Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji untuk tajuk masa dan waktu. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 174. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 8. Selesaikan masalah yang berikut. A. Rajah di bawah menunjukkan proses dan tempoh yang diambil oleh Ellie untuk membuat sebiji kek. Kat sini ada beberapa proses. Yang tengok sini penyediaan bahan setengah jam. Dia beli barang-barang semua ni. Kemudian mengadun 10 minit. Membakar 0.75 jam dan menghias 1/3 jam. Okay, kita tengok soalan yang satu, soalan 1 Roman. Hitung jumlah tempoh dalam jam bagi penyediaan bahan dan menghias kek. Okay, jadi kata kunci kat sini ialah tempoh, jumlah tempoh dalam jam. Kemudian ada dua proses yang kita akan tambahkan, iaitu yang pertama penyediaan bahan dan yang kedua menghias. Okey, jadi ada dua proses yang mana dua-dua ini kita akan jawab dalam jam. Okey, jadi apa kita akan buat? Kita tengok satu persatu nombor tu. Okey, penyediaan bahan 1/2 jam, jadi kita tambah, kita tulis 1/2. Kemudian menghias pula 1/3 jam. Jadi kita boleh terus tambah dalam bentuk pecahan. Okay, apa yang kita kena buat? Kita kena pastikan dahulu penyebutnya sama. Okey, satu ni 1/2, ini pula 3. Jadi keduanya dalam jam. Jadi tak ada masalah untuk kita tambah, cuma masalahnya ialah dalam pecahan. Okay, jadi kita akan tambahkan, kita kena pastikan dahulu penyebutnya sama. Jadi langkah yang cikgu cadangkan kita akan buat, kita akan silangkan antara kedua-dua ni. 1 dengan 3 kita silangkan, kemudian 1 dengan 2 kita silangkan. Maksud silangkan kat sini ialah kita darabkan. Okay? Jadi 3 darab 1 kita dapat jawapan dia 3. Kemudian 2 darab 1 kita dapat 2. Operasinya tambah, jadi kita tambah. Manakala bawahnya pula 2 dengan 3 ni, penyebut ni kita akan darabkan. Maksudnya 2 darab 3 kita dapat 6. Okay, kemudian kita garislah, iaitu ni soalan ni per, jadi kita gariskan. Okay, secara tak langsung sebenarnya penyebut dia dah sama, kita samakan jadi 6. Maka kita akan buat operasi yang ke atas, 3 tambah 2 kita dapat 5. Jadi kita dapat terus jawapannya dalam jam, 5/6 jam. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan 1 Roman. Okey, kita tak dapat nombor bulat sebab kita tambah ni dalam pecahan, maka inilah jawapannya. Okey, kerana soalan ni tak nakkan kita jawab dalam perpuluhan atau pecahan, so tak ada masalah kita jawab dalam pecahan. Okay, kita teruskan dengan soalan 2 Roman. Berapakah beza tempoh? Okay, so kata kunci kat sini beza. Beza ini merujuk kepada operasi tolak. Okay, jadi berapakah beza tempoh dalam minit antara mengadun dengan membakar kek? Okay, kat sini ada beberapa kata kunci. Kata kunci pertama beza. Jadi beza itu merujuk kepada operasi tolak. Kemudian dalam minit antara mengadun dan membakar kek. Okay, mengadun 10 minit, membakar 0.75 jam. Okay, jadi masalah dekat sini ialah membakar, kerana maklumat yang diberikan dalam bentuk perpuluhan jam. Jadi jam nak ke minit, kita kena tukarkan jam ini kepada minit dengan cara kita kena darab
Darab berapa? Darab 60. Kenapa? Sebab kita biasa dengan penukaran iaitu 1 jam bersamaan 60 minit. Jadi setiap jam sama ada perpuluhan, pecahan ataupun nombor bulat perlu didarabkan dengan 60 untuk kita mendapat dalam minit. Okay, jadi membakar ini dalam perpuluhan, maka kita akan buat sifar perpuluhan 75 kita akan kalikan dengan 60. Okay, langkah pertama yang kita akan buat, kita kena jadikan 7,75 ini kepada nombor bulat supaya mudah untuk kita darab. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ini 2 kali, dia menjadi 75. Okay, sekarang kita akan darabkan 75 dengan 60. 75 dengan 60 juga adalah langkah cara yang lebih mudah, iaitu 75 darab 6 dahulu. Okey. Jadi kita akan buat 75, kita akan darabkan dengan 6. Nanti kita akan tambah sifar dekat belakang. Okey. Jadi 5 kali 6 30, 7 kali 6 42, tambah 3 45. Okay, kita dapat 450, kemudian ada satu sifar, kita tambah 1. Kita dapat jawapan ni dalam 4500 minit. Oleh kerana di awal tadi kita menggerakkan titik perpuluhan 2 kali ke kanan, maka titik perpuluhan ini kita akan pulangkan semula ke tempat asalnya, iaitu 2 kali ke kiri lah. Jadi kita kira 1, 2. Oleh demikian, kita dapat nombornya untuk membakar iaitu 45 minit. Jadi kita tulis ni 45 minit. Itu langkah pertama yang kita akan buat. Okay, oleh kerana soalan ni nakkan kita mengirakan beza, ini bermaksud kita membuat penolakan. Jadi kita pilih antara membakar dengan mengadun, siapa yang lebih besar. Sudah pastilah membakar, sebab membakar 45 minit. Maka kita akan buat 45 minit akan tolak 10 minit. Okay. Jadi kita tulis 45 tolak 10 minit. Jadi kita tulis sekarang kita gariskan. Dan kita tolak 5 tolak sifar 5, 4 tolak 1, 3. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 2 Roman, iaitu 35 minit, yang mana ini ialah beza tempoh di antara dua proses ini. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, soalan 3 Roman. Kira tempoh dalam jam dan minit bagi membakar dan menghias kek. Okay, ada beberapa kata kunci yang kita akan buat. Yang pertama, kira tempoh. Jadi tempoh ini ialah operasi dia ialah tambah. Kemudian kata kunci kedua, kita kena jawab dalam jam dan minit. Manakala yang ketiga, kita nak tahu proses apa yang kita nak tambah, iaitu membakar dan juga menghias kek. Jadi membakar kat sini, menghias dekat sini, dua ni Okay, apa kita perlu buat? Kita perlu tambah. Cuma masalah kat sini ialah satu dalam perpuluhan jam, satu lagi dalam pecahan jam. Jadi cikgu cadangkan kita tukarkan kedua-dua ni dalam minit. Okey. Ini bermaksud jam ke minit kita akan buat apa? Kita akan darab 60. Okey. Jadi 0.75 jam ni bersamaan berapa minit? Tadi kita dah jawab tadi di soalan nombor 8B tadi. 0.75 minit ni membakar iaitu 45 minit. Jadi cikgu tak perlu tunjuk lah. Cuma cikgu boleh tunjukkan penukaran dia, iaitu 0.75 jam sama dengan 45 minit. Okay. Kita dah tukarkan yang pertama. Okay, cikgu
tengok lagi sekali, betul tak? Membakar kan? Membakar. Okay, soalan tadi mengandung dan membakar. Yes, membakar. Okey. Seterusnya 1/3 jam. Okey, cara dia kita akan buat apa? 1/3 juga akan darabkan dengan 60. Jadi kita buat 1/3 akan didarabkan dengan 60. Okay, apa kita akan buat? Kita akan pemudahkan antara 3 dengan 60. Dan 60 ni kita cuma tengok 6 sahaja. Okay. Jadi 3 dengan 6 ada sifar 3 kat situ. 3 kali 1 jawapan dia 3. 3 kali 2 jawapan dia 6. Kemudian 2 ni dia jadi 20. Jadi 20 akan darab 1. Jadi kita dapat jawapannya dalam minit, iaitu 20 minit. Jadi kita tulislah 20 minit. Seterusnya kita akan tambahkan 45 minit dan 20 minit. Okey. Jadi kita buat kat sini 45 minit akan tambah 20 minit. Sekarang kita dapat jawapan dia 5 tambah sifar 5, 4 tambah 2 6. Jadi kita dapat 65 minit. Secara kasarnya kita dah dapat menjawab 65 minit. Namun demikian soalan nakkan kita jawab dalam jam dan minit. Kita tengok jawapan ini, kita tahu 1 jam ialah 60 minit. Jadi 65 akan tolak 60 kerana sudah melebihi 1 jam. Jadi kita akan buat sekali lagi. 65 akan ditolak 60. Jadi kita dapat 5, maka 5 tu ialah minit. Ini ialah baki yang ada di minit. Manakala jam sudah menjadi 1 jam. Jadi jawapannya yang terakhir yang kita dapat ialah, kita tulis S 20 dan sifar. Jadi kita dapat jawapannya dalam jam dan minit, iaitu 1 jam 5 minit. Okey. Itulah dia jawapan untuk soalan 8A 3 Roman. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Tempoh bagi sebuah rancangan televisyen ialah 2/1/4 jam, termasuk iklan selama 20 minit. Hitung tempoh dalam jam dan minit bagi rancangan televisyen sahaja. Okay. Jadi kata kuncinya, nakkan kita kira tempoh dalam jam dan minit untuk televisyen sahaja. Rancangan televisyen. Jadi bermaksud kita kena ada beza kat sini, kena tolak. Tolak apa? 2/1/4 jam, kita akan tolak 20 minit. Kita akan tulis dulu ayat matematiknya, iaitu 2/1/4 jam kita akan tolak 20 minit. Okay. Masalah dekat sini ialah unit tak sama. Jadi kita tengok yang dekat depan ni dalam jam. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan tukarkan 2/1/4 jam ni kepada jam dengan minit. Okay, jadi cara dia macam mana? Okay, kita cuma buat, sebab ini ialah nombor bercampur, jadi kita cuma buat pengasingan macam ni. Okay. Bila kita asingkan, kita dapat dua keadaan, iaitu 1 jam dan satu lagi pecahan jam. Okay. Sekejap Okay, ini 2 ni ialah 2 jam, 1/4 ni juga ialah 1/4 jam. Manakala 1/4 jam ni kita akan tukar pada minit. Okay. Okay, jadi macam mana? Kita tulis 2 ni ialah 2 jam lah, memang lah. Okay. Jadi kita tulis 2 jam.
Yang masalah ialah 1/4 jam. 1/4 jam ni berapa minit? Jadi kita tengok jam ke minit, kita akan buat apa? Kita akan darabkan dengan 60. Bermaksud nombor pecahan ni juga kita akan darabkan dengan 60. Okey, jadi apa kita buat? Kita pemudahkan dahulu. Kalau kita tak hafal CP4 ni, jadi kita boleh pemudahkan CP2 kan. Jadi 2 kali 2 jawapan dia 4, dan 2 kali 3 30 jawapan dia 60. Kemudian 2 dengan 60 juga, 2 dengan 30 juga ada CP2, 2 kali 1 dan 2 kali 15. Jadi kita akan darabkan 1 dengan 15, kita dapat jawapannya 15 minit. Okey, sekarang kita boleh tolak. Okey, jadi kita akan tolak 2 jam 15 minit dengan 20 minit. Okey, untuk menolak kita perlu ada rumah kat sini. Sekejap. Kita kena ada 2 rumah yang berbeza, iaitu jam dan minit. Jadi kita ini kita akan tulis ini rumah jam, ini minit. Kita akan buat 2 jam 15 minit. Kita akan tolak 20 minit. Kemudian kita gariskan. Boleh ke 15 nak tolak 20? Dia bukan 5 tolak sifar, jawapan dia 5. Kemudian 1 nak tolak 2, tak boleh pinjam 10 sebelah. Bukan itu ialah nombor bulat. Okey, apa yang kita kena buat? Kita akan tengok secara sekaligus. 15 nak tolak 20 tak boleh. Maka kita akan pinjam rumah jam ini 1 jam. 1 jam akan bertambah dekat sini. Dan dia sudah menjadi bukan 1 jam, dia jadi rumah minit. Jadi 1 jam itu ialah 60 minit. Ini bermakna 15 ni akan bertambah 60. Okey. Dia bukan tambah 1, dia akan tambah 60. Jadi 60 tambah 15 kita tahu 75 lah. Jadi 75 kita akan tolak 20. Sekarang dah cukup, okey. Jadi bila kita tolak, kita dapat 5 tolak sifar 5, 7 tolak 2 5. Jadi kita dapat jawapan dia kat sini 55. Kemudian jam ni dah berkurang 1, kita dapat 1. Okey. Jadi 1 jam 55 minit. Ini ialah jawapan dalam bentuk lazim lah. Okey. Namun demikian kita boleh keluarkan jawapan ini dalam bentuk ayat dia, iaitu 1 jam 55 minit. Okay, inilah dia tempoh dalam jam dan minit bagi rancangan televisyen saja. Okey. Tadi 1/4 jam, iaitu 2 jam 5 minit. Sekarang 1 jam 55 minit saja. Kenapa? Sebab kita dah tolak 20 minit. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan C. Bangunan bersejarah. Itu ada usia pada tahun 2020. Kita tengok yang pertama, Menara Jam Atkinson. Okay, kat sini usia dia iaitu 1.15 abad. Usia ni ialah umur lah. Okay, kemudian Tugu Peringatan Perang Kundasar, umurnya ataupun usianya 58 tahun. Manakala Masjid Jami' Sandakan 1/3/10 abad. Jadual di atas menunjukkan usia bangunan bersejarah di Sabah pada tahun 2020. Dia tulis bawah. Okey, kita tengok soalan. Hitung beza usia. Okey, jadi kita dah tengok situ. Kita terus cari kata kunci. Hitung beza usia. Okey, ini kata kunci pertama. Dalam tahun. Ini kata kunci kedua. Antara menara jam dengan tugu peringatan. Okey. Jadi ada 3 perkara penting kat sini. Pertama, beza. Beza itu merujuk kepada operasi tolak. Kemudian dalam tahun, jawapan dalam tahun antara 2 tadi, iaitu Menara Atkinson, okey, yang atas ni dengan tugu peringatan yang bawah ni. Okey. Apa yang kita kena buat? Kita akan tolakkan. Okey, jadi mungkin kita boleh tulis terus ayat matematik ni, iaitu
1.15 abad. Okay, kita tulis 1.15 abad. Kita akan tolak dengan 58 tahun. Okey, itu dia punya kehendak soalan. Okay, cuma masalahnya kat sini ialah unit tidak sama kerana yang diberi ini dalam abad. Jadi sebaiknya abad ini perlu ditukarkan kepada tahun. Okay, apa kita akan buat? Kita kena ingat setiap abad kalau nak ditukarkan kepada tahun kena darabkan dengan 100. Kerana kita berpegang dengan 1 abad bersamaan 100 tahun. Oleh demikian 1.15 abad ni kita akan darabkan dengan 100. Okey, jadi cikgu tulis ke atas 1.15 kita akan darabkan dengan 100. Okey, kita tahu ini dah nombor perpuluhan, kita boleh gerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali sebab dia mendarabkan dengan 100 yang ada 2 sifar. Jadi kita gerak 1, 2. Jadi kita terus dapat jawapan dalam tahun iaitu 115 tahun. Okey, jadi apa yang kita akan buat? Kita dah tukarkan kepada tahun, maka kita boleh tolaklah. Okey, jadi cikgu salin balik pun tak apa. Okey, kita tulis 115 tahun. Kita akan tolak 58 tahun. Okey, sekarang unit dia dah sama, maka kita boleh buat penolakan. Okey, jadi kita akan buat 115. Okey, buat kat sini lah. 115 akan tolak 58. Dan kita dapatlah 5 tolak 8 iaitu tak boleh, jadi 15, dia jadi sifar. 15 tolak 8 tinggal 7. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam sebelah jadi 10. 10 tolak 5, 5. Jadi kita dapat beza antara dua bangunan ni, ialah dua bangunan bersejarah ni iaitu 57 tahun. Okay, 57 tahun. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan 1 Roman untuk C. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okay, jadual ni soalan macam tadi. Okay, cuma cikgu salin semula. Okey. Soalannya, usia Masjid Jami' Sandakan adalah lebih 15 tahun daripada usia Menara Atkinson. Okey, usia yang atas ni masjid tugu dengan masjid kan. Dia kata usia masjid ni lebih daripada menara 15 tahun. Jadi betul ke? Dia kata, adakah penyertaan ini benar? Jadi buktikan. Okay, pertama sekali unit ni berbeza. Jadi cadangan cikgu kita kena bagi dalam unit yang sama iaitu tahun. Okay, kita dah tukar dah tadi Menara Atkinson tadi dalam tahun. Menara Atkinson tadi 1.15 abad ialah 115 tahun. Jadi kita tulislah tulis menara 1. Kita boleh tulis 1.15 abad. Kita buat sama dengan 115 tahun. Okey. Kita dah tukar dah yang pertama iaitu menara. Okay, sekarang kita nak tukarkan pula Masjid Sandakan ini kepada tahun. Okey, jadi apa kita buat? 1/3/10 kan. Okey, jadi kita tulis okey kat sini takut tak muat. Jadi 1/3/10 abad sama abad tulis abad. Okay, sama ni kan berapa tahun kan. Jadi kita akan buat macam mana? Abad ke tahun kita akan darabkan dengan 100. Okay, oleh kerana ini nombor bercampur, jadi seperti sebelum ni cikgu cakap, kita boleh buat pengasingan. Kita asingkan kat sini. Jadi inilah 1 abad
Satu abad ialah 100 tahun. Okey. Jadi kita dah tahu dah satu abad ni ialah 100 tahun. 100 tahun. Yang jadi masalah ialah 3/10 abad. Jadi 3/10 abad juga kita akan darabkan dengan 100. 3/10 darab 100. Jadi kita boleh memudahkan, potong je satu sifar dan kita darabkan, kita dapat 3 darab 10, 30. Okey. Jadi kita dapat 30 tahun untuk 3/10. Dan kita tambahkan dengan 100. Ini bermaksud 100 tambah 30 kita dapat 130 lah. Kita dapat 130 tahun. Sekarang kita buat perbandingan. Betul ke masjid ni lebih 15 tahun usia dia? Jadi masjid ni tadi kita dah kira 130, kita akan tolak 115. Okay, 130 tahun akan tolak 115 tahun. Sifar tolak 5 tak boleh, jadi pinjam sebelah, jadi 10, yang ni akan jadi 2. 10 tolak 5 tinggal 5, 2 tolak 1, 1, sifar ni habislah, 1 tolak 1. Jadi jawapan dia 15 tahun. Kita dah tolak betul, maka adakah pernyataan ini benar? Jadi kita akan cakap, iyalah benar. Okey, benarlah, jawapan ni ialah benar. Okay, bukti dia dekat bawah ni lah. Inilah bukti dia, kita tolak dapat 15 tahun. Okay, jadi kita dah dapat menjawab soalan C2. Okay. Okay, jadi itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini, untuk tajuk masa dan waktu bagi muka surat 174. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.